Okey Datuk, kita dalam bulan puasa ni memang bulan yang diajar untuk merasai kesengsaraan, kesusahan dan juga musibah. Itu yang kita berpuasa. Antaranya lah kan Datuk. Kita melihat isu Palestin ni walaupun agak sudah tidak mendapat perhatian, tapi di Perlis hatta sampai sekarang ni masih kita kunut nazilah, alhamdulillah. Dan kita tengok, kita duka cita secara jelas, kita duka cita dengan sikap dan tindakan Mesir, negara Mesir yang tidak membuka pintu sempadan Rafah dan menyebabkan terkepung di antara dua kematian kepada orang Palestin. Mungkin Datuk boleh sebut sikit kerana Ramadan memang sinonim dengan perjuangan itu. Ya, menduka citakan sekali. Orang ketika kita berpuasa, bahkan kita bulan puasa ni kadang-kadang lama puasa tapi macam pesta makan kita pun. Dia kita tengok pembelanjaan di bazar-bazar Ramadan katanya sampai berapa bilion orang Islam. Itu negara kita saja. Tapi dalam masa yang sama rakyat Palestin dalam keadaan yang begitu susah. Dan Mesir yang sepatutnya seagama, seakidah, telah mengenakan sekatan dan pemeriksaan sehingga barang-barang makanan buruk, busuk, tak boleh masuk. Kerana takut ada masuk besi ke apa. Begitu tapisan yang dia buat hampir samalah kot dengan tapisan yang pihak Israel buat. Jadi di sana Israel yang musuh agama, di sini Mesir yang cuba menghalang bantuan kepada umat Islam. Kita heran bagi sebuah negara yang ada orang agama, ada institusi agama, dan tiba-tiba hal-hal yang seperti itu berlaku. Dan kita tengok kadang-kadang umat Islam di Malaysia, di Indonesia lebih sensitif terhadap masa depan orang Palestin. Walaupun kita berbeza bangsa, tapi agama sentiasa menjadi topik penting bagi kehidupan orang Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmat orang kita. Tapi kita duka cita dan kita harap janganlah kerana media dah tak berapa angkat isu Palestin ni, kita pun lama-lama lupa yang mana syarikat-syarikat Yahudi pun akhirnya kita pun lepas pada ni sambung balik. Kita yang itulah kita harap jangan berlaku. Dan Datuk, mungkin agak sebelum saya nak pergi kepada Doktor, secara umum, kita sebut ni secara umum, duka cita juga bila sebahagian tokoh-tokoh agama yang mungkin agak kurang sensitif apabila terlibat dengan program-program, dengan brand-brand tertentu, produk-produk tertentu yang kita rasa sepatutnya dia berlepas diri. Kalau dia tak boikot pun dia berlepas diri. Kerana itu seakan-akan macam, pandangan Datuk macam mana? Ya, boikot ni bukan soal brand itu saja, tapi soalnya ialah menunjukkan orang Islam sensitif. Dan sebab tu kita kadang-kadang berapa persen je sampai kat Yahudi, yang ni berapa persen. Kita jangan kira macam tu. Kita kira bahawasanya kita mau mengekalkan momentum sensitivity kita terhadap apa yang dilakukan oleh Yahudi kepada orang Islam. Jadi orang agama, walaupun kadang-kadang company-company ni rumah saya pun ramai kan, macam-macam company kan. Tapi kalau boleh tak banyak mana kot kita dapat pun, kita boleh kita elak lah supaya dia tak menjadi contoh kepada orang Islam yang lain. Supaya mereka tak tengok ustaz-ustaz pun dah okey dah dengan produknya Israel, kita pun okey lah. Duka cita sikit lah kalau hal-hal seperti itu. Okey Doktor, isu Palestin, KUIP pun ada student Palestin yang kita tahu gugur syahid baru-baru ni. Mungkin macam mana Doktor melihat sepatutnya Ramadan ni lebih marak tentang tajuk Palestin? Kita tengok Perlis je sekarang ni, negeri-negeri lain macam Pertama kita alhamdulillah, kita syukur kerana sehingga ke hari ini kunut nazilah itu masih berjalan, kerana kita tahu peperangan di sana masih belum berakhir. Dan kita juga kena beri kredit sikitlah kepada Perdana Menteri kita yang sangat-sangat berani memberikan pandangan yang lantang dalam membela saudara kita di Palestin. Mungkin kita ada sedikit perbezaan dalam isu-isu yang lain. Mungkin ada pandangan-pandangan beliau dalam isu politik yang mungkin kita tak setuju. Tapi dalam isu ketegasan beliau dalam Palestin, dalam mempertahankan hak orang Palestin, sepatutnya kita berikan kredit lah. Kita berikan sedikit pujian. Dan saya mengajak pada semua lah, supaya dalam isu Palestin ni kita letak tepi sekejap lambang-lambang politik kepartian kita dan kita bersatu atas dasar yang kita sama. Berdiri di belakang kepimpinan. Kita berdiri di atas kepimpinan yang membela orang Palestin. Walaupun mungkin di luar mungkin kita rasa macam aku tak undi dia, macam mana dia boleh naik jadi Perdana Menteri aku. Tapi dia telah menjadi Perdana Menteri kita, dia pemimpin kita, dan apabila dia mengeluarkan kenyataan yang
kita rasa kita bangga kerana tak ramai pemimpin-pemimpin Muslim di luar sana yang berani untuk menyatakan pendirian bersama dengan Palestin. Di hadapan pemimpin Barat. Ya. Ya, di hadapan Barat. Di hadapan pemimpin Barat. Dan ini satu pendirian yang kita rasa kena beri kredit dan kita kena sokong dan kita kena doakan agar inilah pendirian setiap daripada pemimpin rakyat Malaysia. Apabila mereka dilantik jadi Perdana Menteri, mereka harus menggunakan pendekatan berani dan tegas. Bukan kerana kita suka keganasan, tapi kerana kita nak hentikan keganasan. Kerana kadang-kadang company yang besar-besar pun, semalam saya kebetulan ada iftar di jemputan. Kebetulan semalam saya di Putrajaya. Jalan balik tu nak dijemput iftar lah oleh satu orang korporat. Dan dia bertemu dengan satu company yang orang kata apa, selalu dipalitkan dengan Israel ni. Apabila dia cadangkan supaya dia sebutlah, dia kata kenapa bersama. Dia kata tak, kami tak bersama, kami menentang keganasan. Dia buatlah satu statement kata kita menentang genocide dan yang dilakukan oleh Israel. Dia kata yang dilakukan oleh Israel tu dia tak mau letak. Dia hanya sampai tang keganasan saja. Punya takut. Maksudnya ada company-company yang memang sebenarnya sangat takut dengan Israel. Walaupun kalau ikutkan Israel tu population dia banyak je kan. Tak sampai pun 10 juta kan. 5 juta tak silap penduduk dia. Sikit je. Tapi mereka ini selamat dan mereka ini selesa sebab apa? Sebab ada Mesir yang secara tidak langsung telah membantu supaya mereka ini dapat hidup selesa. Bantuan nak masuk ke Palestin, bantuan kemanusiaan bukannya senjata pun disekat sehingga busuk dan sebagainya. Sedangkan umat Islam itu seperti bunyan. satu Yashuddu binaan. ba'duhum ba'dha kan. Seperti bangunan yang menguat sebahagian dan sebahagian yang lain. Kita rasa semua agamawan di Mesir itu menghafal hadis-hadis itu dan memahami hadis-hadis itu. Ya. Tapi pada praktikal itu duka cita. Duka cita kita. Kita melihat tak ada pengamalan. Semualah negara Arab yang berada di sekitar tu, bukan kita Mesir sajalah. Bukan Mesir saja, Termasuklah termasuk negara lain juga. Arab Saudi, Kebetulan cuma kebetulan Mesir ni pintu masuk. Ya, dia direct Dan access. pernah dibuka masa Mursi. Saya pernah masuk ke Gaza masa Mursi. Mursi memang. Tapi duka cita Mursi itu mereka hukum mati. Kan? Dan telah dihukum. itu juga ada fatwa agamawan yang yang terlibat.